朋友们，你最近买到的口罩容易破吗？有奇怪的味道吗？有时候甚至戴着口罩也觉得呼吸困难吗？如果有的话，那是你还没有试过 Simply K 医用级的口罩，它不容易破，没有臭味，小朋友戴着它呼吸也很顺畅。这款口罩没有偷工减料，也不自己乱加料，它不是2层，也不是4层，是根据 MDA 建议的3层式口罩。Simply K 口罩，它的 BFE 和 PFE 过滤效果超过95%，强力防护灰尘、烟味、微颗粒，这些都确保你的安全和健康。而且它还有不同的颜色和花色，挂耳式、头戴式，大人小孩都有。马上点击资讯栏的链接，现在就在各大电子商务平台购买 Simply K 口罩吧。欢迎收看和收听这一期的疯人馆。今天这一期呢是非常特别，他是我们第34期以来第2位马来领袖，他的名字呢是 Sazni Munir， 他呢是西蒙青年团的团长，同时也是诚信党青年团的团长，就是阿玛纳的这个团长了。Selamat datang saudara Sazni. Terima kasih kepada saudara Lam dan juga pasukan sudi menjemput. Okey, untuk maklumat saudara Sazni, saudara merupakan tetamu kedua bukan Cina selepas 34 episod Feng Ren Guan. Tetamu pertama Melayu ialah saudara Bastian Ong. Dia ni exco pemuda UMNO. Kebetulannya Bastian dan Sazni ni juga berasal dari Segamat Johor. Okey, ini sedikit pengenalan. Okey, saudara merupakan Ketua Pemuda Pakatan Harapan dan juga Ketua Pemuda Amanah. Jadi saudara graduate daripada Universiti Malaya Akademik Pengajian Islam. Pernah menjadi Presiden Majlis Perwakilan Pelajar MPP APIUM Nilampuri Kelantan dan juga merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya PMIUM dan Timbalan Presiden Gabungan Mahasiswa Islam se-Malaysia GAMIS dan juga pengerusi Solidariti Mahasiswa Malaysia SMM. Okey, kita terus kepada soalan. Jadi saudara, bagaimana saudara melihat hubungan love and hate antara ketiga-tiga parti Melayu utama, iaitu UMNO, PAS dan Bersatu? Siapakah yang mempunyai kekuatan ataupun kelebihan? Baik, terima kasih saudara Lam. Pertama kali saya dengar istilah love and hate relationship antara UMNO, Bersatu dan juga PAS. Sebab selama ni ramai orang melihat bahawa hubungan antara ketiga-tiga ini adalah hubungan kepentingan sahaja, hubungan kepentingan melibatkan kuasa dan mereka berbincanglah untuk consolidate antara satu sama lain. Saya melihat bahawa asalnya hubungan antara ketiga-tiga parti ini adalah untuk saling mengukuhkan menguatkan antara satu sama lain, terutama apabila melibatkan hal berkenaan dengan merebut kuasa di Putrajaya. Dia bermula dengan Muafakat Nasional, melibatkan UMNO dan juga PAS. Kemudian apabila ada ruang dan peluang untuk menjadi kerajaan selepas langkah Sheraton, maka Bersatu juga waktu itu membuat satu keputusan yang membelakangkan rakan yang telah sama-sama memenangi pilihan raya yang lepas, iaitu Pakatan Harapan, untuk keluar daripada Pakatan Harapan dan bersama-sama dengan UMNO dan juga PAS untuk menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional. Cuma hari ini kalau ditanyakan kepada UMNO adakah mereka sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional, saya yakin UMNO akan kata tak. Sebab mereka masih lagi kekal dengan naratif mereka bahawa mereka adalah Barisan Nasional. Walaupun ramai orang mempertikaikan bagaimana kamu nak menafikan kamu sebahagian daripada Perikatan Nasional dalam keadaan pimpinan kanan kamu adalah menteri penting dalam kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Yang menguruskan urusan vaksin adalah YB Khairi Jamaluddin. Yang menguruskan hal ehwal keselamatan dan selalu muncul di kaca televisyen menjelaskan tentang SOP-SOP yang mengundang kemarahan orang awam adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Yang menguruskan hal ehwal kesihatan yang sepatutnya berada di frontliner adalah Dr. Adham Baba. Jadi
saya secara logiknya kita tak nampaklah justifikasi untuk UMNO menjarakkan diri, tetapi dia kalau melibatkan hubungan antara mereka, kita boleh kata mereka bersama hari ini adalah untuk bersama-sama menggerakkan kuasa yang ada di Putrajaya. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau aspek itu menjejaskan kepentingan mereka, maka saya fikir mana-mana di kalangan mereka akan menarik dirilah daripada hubungan kerjasama yang ada. Jadi bagaimana saudara melihat bahawa ketiga-tiga parti Melayu ini mereka menubuhkan kerajaan Melayu Muslim ataupun Melayu Islam. Jadi bagi masyarakat yang bukan Islam seperti masyarakat Tionghoa dan juga masyarakat non-Malay Bumiputra di Sabah dan Sarawak berasa agak khawatir juga. Jadi bagaimana masyarakat Melayu secara secara amnya mereka melihat kerajaan sekarang, kerajaan Melayu. Adakah kerajaan Melayu ini memang mementingkan kaum Melayu saja? Ataupun mereka fokus lebih pada isu agama dan juga kaum? Mereka tidak bincang lebih mendalam mengenai masyarakat majmuk. Saya melihat kata-kata ataupun slogan Melayu Islam itu hanyalah satu retorik untuk mereka berkuasa sebenarnya. Sedang hakikatnya apabila mereka telah berada di Putrajaya, mereka tak mengambil penting sangat pun tentang soal hal ehwal Islam sebagaimana yang disebut-sebut sebelum ni. Buktinya apabila tiadanya sensitiviti dalam isu judi sebagai contoh. Kita tahu bahawa isu judi ini adalah isu yang merosakkan institusi mana-mana institusi keluarga. Tetapi hilangnya sensitiviti ini apabila di zaman Pakatan Harapan kita telah mengurangkan cabutan khas judi daripada 22 kepada 8 cabutan, tetapi di zaman kerajaan Melayu Islam yang dijual sebagai sebuah kerajaan Melayu Islam ini mereka menaikkan semula kepada jumlah yang asal. Sebab tu saya fikir retorik Melayu Islam ini adalah slogan mereka sebelum mereka berkuasa. Dalam keadaan sebenarnya mereka tak melihat itu sebagai agenda yang penting sangat pun. Tentang soal kerunsingan, rakan-rakan daripada non-Malay, non-Bumi dan sebagainya, sebenarnya mereka tidak perlu khawatir. Sebab hari ini kerajaan yang dikatakan Melayu Islam ini sebenarnya bukan sahaja gagal untuk memastikan slogan mereka itu berjaya, tetapi telah gagal juga untuk memastikan urus takbir yang baik dan berjaya. Kita ambil contoh dalam isu yang berkenaan dengan SOP. Yang semua orang tahu hari ini ada wujud dua SOP. Satu untuk orang VIP, golongan kayangan, satu lagi untuk rakyat biasa. Di mana berlaku double standard SOP ini? Dia dalam kerajaan Melayu Islam. Jadi sekarang ni, saya rasa masyarakat umumnya, tidak kiralah sama ada non-bumi ataupun bumi putra, saya dah nampak bagaimana gagalnya kerajaan yang dikatakan Melayu Islam ini untuk memenuhi ataupun menyelesaikan masalah rakyat Malaysia hari ini. Sebab tu pada saya, soal mereka nak menjadikan negara ini macam mana yang mereka slogankan waktu mereka menjadi pembangkang, dah tak ada dah. Sebab mereka bukan sahaja tak buat, tetapi juga mereka gagal untuk memenuhi aspek-aspek asas kepada pentadbiran sebuah negara, iaitu melaksanakan kerja dengan baik, memastikan ketelusan dalam urus takbir. Di mana kelulusan apabila parlimen sampai sekarang tak boleh dibuka? Tiada ketulusan. Bagaimana kamu nak kata sebuah kerajaan yang baik itu apabila parlimen yang menjadi asas kepada sistem demokrasi di dalam negara pun tidak boleh ataupun tidak kamu buka dalam keadaan yang di-Pertuan Agong telah memberikan saranan kepada kerajaan untuk membuka parlimen, tetapi mereka tak membuka parlimen. Jadi saya fikir dalam aspek yang asas pun kerajaan hari ini gagal, maka tidak perlulah di kalangan masyarakat non-Muslim dan juga masyarakat non-bumi yang ada di Malaysia ini untuk khawatir sangat tentang soal mereka yang berada dalam kerajaan hari ini, sebab jelas dan nyata bahawa isu-isu berkaitan dengan Melayu, berkaitan dengan Islam itu hanyalah menjadi jualan ataupun menjadi slogan mereka sebelum mereka berkuasa. Apabila mereka telah berkuasa, yang ada dalam kepala pemikiran mereka adalah hanya untuk mengekalkan kuasa dan sesekali lah mungkin kalau rakyat
bising kuat sangat di media-media sosial, maka mereka akan penuhi apa yang rakyat nak. Tapi kalau rakyat tak bising, maka mereka akan buatlah seperti tak ada apa-apa. Ya, mereka akan buat rutin harian mereka. Itu kita tak masuk lagi tentang soal bagaimana mereka menggerakkan perolehan, mereka menggerakkan projek-projek ataupun isu-isu perbekalan-perbekalan di bawah kementerian masing-masing. Kalau kita nak selongkar benda begitu, maka akan lebihlah terselah dalam keadaan tiadanya accountability yang sepatutnya mereka gerakkan ketika fasa yang susah, rakyat yang susah dan negara yang tengah perit sekarang. Jadi saya fikir itu yang saya nampak yang wajar kita telusur untuk kerajaan yang dikatakan sebagai Melayu Islam ni sekarang. Jadi bagaimana saudara melihat penyatuan umat, slogan ini, sebab bagi masyarakat bukan Bumiputera, masyarakat bukan Melayu tu rasa khawatir juga, dan bagi mereka yang berada di arena politik, adakah penyatuan umat ini, slogan ini atau retorik ini menjadi satu bayangan kepada Pakatan Harapan, menghantui jiwa Pakatan Harapan, khususnya pemimpin Melayu daripada Pakatan Harapan, sebab mereka akan berasa terpanggil untuk mempertahankan kaum Melayu dan juga hak Islam. Adakah penyatuan umat ini merupakan satu senjata baik untuk UMNO dan PAS, tetapi juga menyakitkan masyarakat bukan Bumiputera? Bagaimana saudara melihat senario penyatuan umat ini? Sejujurnya sebelum mereka berkuasa, ya, kita khawatir. Kerana itu kita rasakan mungkin bukan mungkin lah, telah pun dijadikan senjata untuk memastikan mereka mendapat kuasa di Putrajaya. Tetapi setelah mereka berkuasa di Putrajaya, kekhawatiran kita itu sebenarnya hilang. Sebab apa hilang? Sebab bukan sahaja mereka tak mampu untuk meyakinkan masyarakat bukan Islam bahawa mereka menjaga semua rakyat Malaysia, tetapi mereka juga secara asas gagal meyakinkan masyarakat Melayu Islam juga bahawa mereka boleh menjaga masyarakat Melayu Islam juga. So, secara automatik kekhawatiran itu dah hilang apabila mereka berada di Putrajaya. Dalam hal ini, saya melihat hikmah lah, walaupun ketika langkah Sheraton itu kita rasa bahawa agak sakit dan perit ketika mandat rakyat dirampas sedemikian rupa, tetapi apabila mereka telah menunjukkan belang mereka sendiri setelah setahun lebih kerajaan ini berkuasa melalui slogan penyatuan ummah dan lain-lain, tetapi hakikatnya bukanlah seperti mana yang mereka slogankan sebelumnya. Kegagalan demi kegagalan, dengan keadaan mereka tak mampu bawa ataupun deliver apa yang mereka janjikan ketika awal mereka mengambil alih kerajaan. Jadi saya fikir, ya, mereka gunakan itu sebagai senjata, tetapi apabila mereka telah gagal, sebenarnya senjata itulah yang menjadi bumerang, yang menjadi yang menembak mereka kembali. Kerana selepas pada ini, bukan sahaja masyarakat bukan Islam ataupun masyarakat bukan Melayu ataupun non-bumi yang akan bertanya kepada mereka, tetapi masyarakat Melayu Islam juga akan bertanya kepada mereka, setahun lebih kamu berkuasa, apa yang kamu buat untuk menjaga hal-hal yang sensitif kepada orang Islam seperti hal judi dan lain-lain inilah. Jadi saya fikir dalam hal ini PAS, UMNO dan juga Bersatu berdepan dengan trust deficit, berdepan dengan satu keadaan di mana penyokong yang selama ini nak melihat bahawa mereka membawa sesuatu yang baru untuk dimensi politik yang mereka harapkan, tetapi akhirnya pengharapan itu lebu apabila mereka telah gagal waktu di memegang kuasa. Jadi saya melihat kekhawatiran itu hilang dan hari ini mereka terpaksa menjawab kembali apa yang telah mereka lakukan sepanjang setahun setengah, dan saya fikir itulah yang harus dilakukan dalam konteks pembangkang ataupun masyarakat civil society yang lain, iaitu sentiasa menyemak dan imbang agar kerajaan hari ini bukanlah menjadi sebagaimana yang mereka slogankan itu, tetapi menjadi sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Tetapi kalau kerajaan bertanggungjawab pun mereka tak boleh nak jadi, maka saya fikir itu adalah hujah yang paling baik untuk mereka secara keseluruhannya surrender dan juga menyerahkan kembali mandat itu kepada
rakyat yang telah memilih pada PRU yang lepas. Sebelum ini ada pemimpin UMNO dan juga setengah pemimpin DAP yang membangkitkan mungkin ada jajaran baru politik. Jadi pada pandangan saudara, adakah perlunya jajaran baru politik ataupun biar Pakatan Harapan do their own way? Lepas tu bersaing dengan Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional pada pilihan raya yang akan datang. Tak perlu lagi apa yang dinamakan jajaran baharu politik. Apakah perlunya jajaran baharu politik? Dia bergantung kepada definisi apa yang dikatakan sebagai jajaran baru politik itu. Kalau jajaran baru politik itu tidak menyelesaikan masalah rakyat, saya rasa tiada manfaat pun apa-apa jajaran yang dibuat. Pada saya sekarang ni, apapun model coalition ataupun gabungan politik yang nak wujud, hal yang paling asas adalah kita kena tetapkan dulu apa yang kita nak lakukan untuk menyelesaikan masalah semasa rakyat. Sebab kalau jajaran baru politik, bagaimana bentuknya pun, tetapi akhirnya rakyat yang tengah susah sekarang ni, khususnya orang muda, tidak mendapat manfaat yang bagaimana yang mereka nak. Mereka masih lagi susah, nak berniaga pun susah, nak keluarkan duit kedua SP pun banyak ragam. Jadi kalau keadaan itu masih lagi tak selesai, saya fikir apapun model jajaran baru itu tidak akan memberi kesan sebenarnya kepada masyarakat. Yang paling penting adalah pada saya, tetapkan dulu apa kita punya term and condition untuk kita membawa perubahan. Kalau term and condition kita untuk buat perubahan itu boleh dilakukan melalui Pakatan Harapan, dan kita bergeraklah dalam keadaan Pakatan Harapan. Tetapi kalau di tengah jalan kita nak laksanakan agenda perubahan itu melalui mandat yang telah kita berikan sebagai yang diberikan oleh rakyat sebagai ahli parlimen ataupun melalui jawatan kuasa ada dalam parlimen, maka kalau ada dalam tengah jalan itu ada orang nak join kita, tak kiralah sama ada secara individu ataupun secara parti, maka kita alu-alukanlah. Sebab tu pada saya, jajaran baru politik itu boleh dibincangkan dengan syarat kita tetapkan dulu apa dia punya term and condition, sama ada perkara tersebut benar-benar boleh menyelesaikan masalah rakyat sekarang ini ataupun tidak. Kalau wujud jajaran baru politik pun tetapi keadaan masyarakat, rakyat, orang muda masih lagi susah macam sekarang, masalah masih lagi tak selesai, maka dia tak akan berikan apa-apa kesan. Kerisauan saya adalah orang sibuk berbincang tentang jajaran baru politik dan sebagainya, tapi masalah rakyat selesai, akhirnya orang akan melihat, masyarakat akan melihat, rakyat akan melihat bahawa orang politik ni macam badut, macam clown. Duduk dekat atas pentas, sekadar mempersembahkan satu persembahan yang dilihat oleh seluruh khalayak, tetapi mereka balik tak ada apa-apa. Mereka balik tak ada apa-apa. So, itu sebenarnya kerisauan saya. Yelah, kita boleh bincang, kita boleh berbahas bentuk model jajaran baru politik. Tak ada masalah. Kita alu-alukan segala-segala bentuk perbincangan tentang soal model ataupun bentuk gabungan yang ada. Tetapi yang lebih penting, adakah gabungan ataupun apakah agenda yang mahu kita bawa? Dan kalau agenda itu boleh digerakkan melalui Pakatan Harapan, sekarang ini dah kita gerakkan. Dan sekarang pun saya fikir kita dah gerakkan melalui jawatan kuasa di bawah Majlis Presiden Pakatan Harapan. Semua dah bergerak. Kita ada jawatan kuasa sara hidup, kita ada jawatan kuasa belia, kita ada jawatan kuasa ekonomi, kita ada jawatan kuasa perundangan, ada jawatan kuasa keselamatan, komplit untuk kita menyemak dan imbang perjalanan setiap kementerian dalam kerajaan. Jadi UMNO dan PAS sering diibaratkan sebagai dua gajah yang badan besar. Jadi kalau dua gajah mereka ni bergaduh, pelanduk akan mati di tengah-tengah. Jadi dalam senario politik masa sekarang, adakah Bersatu merupakan pelanduk tersebut ataupun parti mana ataupun pihak mana akan terjejas akibat dua gajah gaduh ini? Saya rasa definisi nak define UMNO ataupun PAS sebagai gajah tu pun kita kena tengok juga. Adakah betul mereka itu gajah? Sebab saya fikir dalam konteks politik sekarang ni tak ada mana-mana parti politik yang jadi gajah sebenarnya. Sebab semua parti politik gagal ataupun tak berjaya buat apa yang mereka nak, kena lanyak dengan rakyat. So pada saya dalam konteks politik selepas perubahan politik selepas 2018, rakyat hari ini adalah master. Mereka ini adalah the biggest stakeholders yang boleh menentukan sama ada satu-satu parti politik ini gajah ataupun tikus.
So pada saya, kalau kita nak melihat kedua parti politik ini bergaduh dan siapa yang akan jadi mangsa, ialah of course lah dalam situasi sekarang ni, Bersatu adalah parti yang paling lemah, maka mungkinlah Bersatu akan menjadi mangsa di tengah-tengah itu. Tetapi kedua parti ini juga, kalau mereka tidak meyakinkan rakyat yang tengah melihat keadaan mereka berpolitik pun akan berpotensi untuk menjadi mangsa juga, akan menjadi pelanduk juga. So pada saya, dalam konteks politik semasa, semua parti boleh menjadi kuat dengan sokongan dan juga dengan keyakinan daripada rakyat. Syarat buat apa yang sepatutnya dilakukan. Maknanya kalau parti itu dah menjadi kerajaan, maka kena deliver lah apa yang mereka tanggungjawab ataupun portfolio yang mereka lakukan. Tapi kalau mereka tak deliver, rakyat tak puas hati. Soal delivering ni pada saya, dia bergantung kepada rakyat puas hati ataupun tak. Kalau ada kementerian, menteri kan, saya saya tempat terbaca sebelum saya live dengan saudara Lam ini, kenyataan daripada Menteri KPDN HEP, YB Alexander Nantang. Dia kata tak adil kalau nak katakan bahawa kerajaan ini gagal, sebab katanya kerajaan ini dah buat apa yang sepatutnya. Kerajaan ni buat apa? Nak jaga kehidupan rakyat. Buat apa? Minyak masak sampai RM30. Yang menteri dan juga menteri komoditi nak bela sangat katanya harga munasabah. Rakyat rasa harga tu mahal. Kat mana yang jaga kat mana yang katanya jaga rakyat? So pada saya, hari ini yang sebenarnya gajah ataupun yang sebenarnya menentukan jatuh bangun politik ini adalah rakyat yang ramainya tidak berparti. Dan hari ini saya fikir bukan saya cerita orang lain saja. Saya sendiri sebagai sebahagian daripada pimpinan Pakatan Harapan juga sentiasa alert dengan apa yang menjadi kerisauan dan juga apa yang menjadi perbincangan, aduan dan juga kemarahan rakyat. Dan kalau kita tak respon apa yang dibimbangkan itu, walaupun kita bukan sebahagian daripada kerajaan, tetapi kalau kita gagal untuk memberikan respon balas kepada kerajaan ataupun kita gagal untuk kita push kerajaan supaya buat apa yang sepatutnya mereka lakukan sebagai sebuah kerajaan, jadi ada kemungkinan juga bahawa rakyat akan hilang harap juga kepada mana-mana orang politik. So itu sebenarnya concern kita. Daripada saya, dalam situasi sekarang, tak ada mana-mana parti politik yang besar. Rakyat senang melihat sebab semua parti politik dah rasa jadi kerajaan. Satu saja parti politik yang tak pernah rasa jadi kerajaan, iaitu PSM. So kalau hari ini forum saya dengan PSM, saya sakit sikit lah. sebab PSM tak pernah jadi kerajaan, so dia mungkin boleh cerita apa benda yang berlaku dalam kerajaan Pakatan Harapan. Tapi pada saya hari ini, selain daripada PSM, semua parti dah jadi kerajaan dan rakyat dah tengok semua performan parti politik. So kalau parti politik itu gagal untuk semasa mereka memegang kuasa ataupun memegang tanggungjawab dalam kerajaan, maka rakyat akan kata mereka gagal lah. Mereka defend lah macam mana pun, kata mereka tidak gagal. Kalau rakyat kata kamu gagal, kamu akan hilang nanti. Jadi bagaimana saudara melihat tadi yang pernah sebut penyatuan umat? Adakah penyatuan umat terms ini bagi masyarakat Melayu ini penting sangat ke? Ataupun sebab ramai di kalangan pensyarah politik dan juga beberapa opinion leader daripada masyarakat Melayu menyebut bahawa perlunya penyatuan politik di kalangan masyarakat Melayu, di kalangan kaum Melayu, supaya tidak dianatiri di atas bumi Melayu ini. Jadi bagaimana secara general, secara amnya masyarakat Melayu melihat, adakah politik Melayu sekarang ini sudah berpecah belah ataupun mereka berasa kena bersatu baru teguh, bercerai roboh? Apakah pandangan ataupun pemerhatian daripada saudara on the ground? Sebenarnya dalam situasi sekarang ni, saudara Lam, orang Melayu ni tak kisah pun soal penyatuan ummah tak menyatu ummah sekarang ni. Orang Melayu sekarang ni tengah susah. Realitinya orang tak kira lah orang Melayu ke orang Cina ke orang India ke, tengah susah. Nak bincang penyatuan ummah tapi mereka tak boleh nak meniaga, duit tak masuk hari-hari. Bank call setiap bulan, suruh bayar kereta, suruh bayar rumah. Nak bincang penyatuan ummah apa? Sebab tu hari ni politik sekarang ni dia dah tak kisah dah soal nak menyatu ummah ke tak menyatu ummah ke. Yang lebih penting sekarang ni rakyat fikir macam mana nak survive. Sebab tu hari ni pada saya, siapa-siapa, mana-mana parti politik, even Waimah UMNO ataupun PAS ataupun Bersatu yang masih lagi nak gunakan slogan politik lama ni, dia akan gagal. Mereka akan gagal sebab rakyat, khususnya orang Melayu dah tak percaya dah. Dah tak percaya dah. Kan?
kalau mereka masih jadi pembangkang hari ini mungkinlah adalah asas untuk rakyat percaya itu. Tetapi mereka dah jadi kerajaan dan tiga-tiga parti yang memegang banyak jawatan dalam kerajaan ini adalah parti Melayu. Menteri pun ramai orang Melayu, tapi masih juga gagal. Mereka nak cakap apa? Jadi sebenarnya tak ada merit. Pada saya, slogan ataupun jargon penyatuan ummah yang dijual waktu jadi pembangkang ini, apabila mereka dah jadi kerajaan, langsung dah tak ada merit untuk mereka kekal berkuasa. Hari ini orang Melayu ke, Cina ke, India ke tengah susah, dan dalam kesusahan inilah sebenarnya mereka mencari parti mana, orang politik mana, ataupun bukan sekadar orang politik, sesiapa sahaja yang boleh membantu mereka. Sebab tu hari ini yang popular pun dalam soal bantuan ni bukan orang politik pun. Saudara Ustaz Abid Liu, kalau orang Kajang tu mungkin familiar dengan Uncle Kentang, yang biasa membantu. So pada saya hari ini, rakyat umumnya nak orang yang boleh membantu mereka, bukan hanya sekadar berjanji. Pada saya lah, saya nampak groundnya begitu. Yang boleh jumpa mereka tanpa birokrasi bantu. Sebab tu hari ni kalau beberapa bulan yang lepas, orang politik seperti YB Stevenson viral dengan bantuan yang dibuat. Bukan sebab dia tu Cina ataupun bukan sebab dia tu ahli politik DAP, bukan. Tapi sebab apa yang dia buat. Apa yang dia buat itu orang nampak sebagai jujur, telus, benar-benar nak membantu tanpa perlu birokrasi-birokrasi yang menyusahkan rakyat. Macam mana kita nak beratur ambil vaksin sekarang ni. Jadi pada saya, dalam situasi sekarang ni, rakyat bukan nak dengar sangat tentang soal slogan-slogan retorik ini, tak ada. Rakyat nak tengok kamu dah buat apa dan kamu boleh buat apa. So pada saya, soal penyatuan ummah ni adalah satu, kalau PAS ataupun UMNO ataupun Bersatu masih lagi nak gunakan slogan ini, pada saya silakanlah. Mereka boleh gunakan, silakan. Kan, kalau mereka beranilah, kalau mereka rasa orang Melayu akan tertipu lagi apa yang mereka cuba nak jual, silakan. Tapi pada saya, kalau mereka start guna slogan ini, akan terselah lah kegagalan-kegagalan mereka sewaktu mereka jadi kerajaan. Jadi pada saya, sekarang ini di ground, rakyat nak tengok orang, individu, pihak yang boleh bantu. Kalau itu adalah orang politik, maka okeylah, akan dapat sokongan lah. Kalau itu adalah orang yang bukan orang politik, mereka tetap akan menyokong walaupun bukan dalam bentuk undi. Sokongan moral, support, dana daripada mereka yang mungkin agak berduit ketika waktu susah. Jadi bagaimana saudara melihat kekuatan PAS selepas PAS menyertai kerajaan Tan Sri Muhyiddin Perikatan Nasional? Adakah PAS sekarang lebih kuat lagi sebab sekarang ada 3 buah negeri, Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, dan juga sekarang merupakan kerajaan persekutuan, sebahagian daripada kerajaan persekutuan? Pada saya, Saudara Lam, tindakan ataupun langkah politik PAS masuk jadi kerajaan tu sebenarnya sangat-sangat silap. Kenapa? Sebab kekuatan PAS ni adalah ketika mereka menjadi pembangkang sebenarnya. Itu adalah kekuatan mereka. Tetapi sebab apabila mereka jadi kerajaan, banyak perkara-perkara yang mereka tak boleh nak buat pun dengan baik apabila mereka jadi kerajaan. Sebab tu pada hari ini, pada saya, keputusan PAS untuk menjadi kerajaan itu silap. Sewajarnya mereka kekal saja sebagai pembangkang. Walaupun mungkin orang PAS tak setuju lah. Mungkin mereka akan kata, oh yelah kita pembangkang, kita akan cakap begitu. No. Pada saya, keputusan PAS jadi kerajaan silap sebab apabila mereka menjadi kerajaan sahaja, maka seluruh kelemahan pemimpin politik mereka akan terlondeh dan juga terdedah. So, pada pandangan saya dalam keadaan situasi sekarang ni, PAS apabila mereka gagal dan kegagalan itu dikongsi dengan Bersatu dan UMNO yang jadi sebahagian daripada kerajaan, mereka dah tak ada merit dah untuk mereka point mereka untuk mereka menyerang. Khususnya mereka akan menyerang Pakatan Harapan lah, lawan politik mereka di pentas-pentas ceramah. Mereka dah tak boleh dah nak buat macam dulu. Dan hari ini mereka terpaksa bergelut untuk mempertahankan dasar-dasar ataupun polisi yang gagal, yang gagal menguntungkan rakyat. Bahkan lebih teruk, mereka terpaksa cover, mereka terpaksa backup pemimpin-pemimpin kerajaan yang tak perform dalam kabinet yang seramai, termasuk Timbalan Menteri 72 orang yang kita pun tak tahu buat apa. So inilah sebenarnya perkara-perkara yang rakyat akan question. Lebih teruk kalau orang question
Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebagai duta khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, apa yang dibuat, apa job scope, dan adakah ianya berbaloi dengan gaji dan juga allowance yang terima setiap bulan dengan peranan yang mungkinlah sebahagian daripada rakyat Malaysia tak nampak signifikan peranan yang telah dimainkan. So itu pun menjadi pertikaian juga bagi rakyat yang sensitif dengan setiap, sebab hari ini kalau dalam keadaan rakyat senang sebelum pandemik, mungkin mereka tak berapa petty sangat tentang soal gaji, allowance, orang-orang politik yang duduk kerajaan. Tapi once mereka bergelut nak hidup, mereka susah nak dapat duit bulanan untuk hidup, mereka akan start question. Kamu sebagai pemimpin politik dengan gaji sekian-sekian banyak, adakah sesuai dengan kerja yang kamu buat? Dan hari ini kerajaan, khususnya PAS, kena jawab. Adakah mereka dah buat? Adakah portfolio itu sesuai ataupun berpadanan dengan gaji yang mereka dapat? Mereka telah mendermakan gaji kepada Dana. Itulah ulasan yang dibagikan. 3 bulan punya gaji kepada Dana COVID-19. Ya, Itu tak 3 cukup. bulan gaji. Itu Tak cukup. 3 bulan gaji. Itu gaji menteri. GLC. Dan lebih penting adalah orang question lah. Ada beberapa orang yang, sebab kadang-kadang mereka ni cadang seolah mereka rasa mereka saja kerajaan, orang lain tak pernah jadi kerajaan. Saudara Lam, menteri ni dia bukan ada gaji saja. Allowance tu lebih banyak daripada gaji. Allowance keraian, allowance yang bermacam-macam tu, mereka masih ada lagi allowance. Jadi, yelah, kamu nak derma, tak ada orang yang question. Tapi, janganlah buat langkah-langkah retorik politik seolah-olah kamu concern, share gambar makan Maggi. Orang tahu kamu hidup mewah sekarang. Rakyat bukan bodoh. Nak saya tengok gambar beberapa orang menteri kanan makan Maggi, nak tunjuk konon-konon cakna dengan keadaan rakyat. Pada saya rakyat bukanlah sebodoh tu. Rakyat tahu kamu hidup mewah. Kalau yelah dengan gaya hidup, dengan lifestyle. Cuma dalam keadaan pandemik sekarang ni pun, mereka pernah ada kes langgar SOP pergi ke satu majlis kahwin, Menteri Kewangan pun terlibat. Yalah, bila dah viral dan kemudian polis terpaksa compound lah. Tetapi boleh lihatlah bagaimana keadaan kunduri kahwin yang dihadiri oleh orang-orang kanan dalam kerajaan. Jadi rakyat ni bukannya, zaman dulu kalau tak ada kamera ataupun tak ada media sosial, mungkin mereka boleh wayang lah. Tapi dalam keadaan sekarang, rakyat tahu bahawa kamu masih lagi selesa, hidup yang selesa, maka buatlah kerja. Rakyat nak tengok kamu buat kerja. Bukan berlakon, main wayang, serahkan gaji 3 bulan, and then dengan harapan rakyat akan okey. Tak, rakyat nak kamu buat kerja dengan betul. Sebab perbandingan banyak. Hari ni, kita petik saja bagaimana proses vaccination dekat negara-negara yang telah berjaya, New Zealand, UK dan sebagainya. Kita akan nampak bagaimana polisi ataupun dasar yang baik yang mereka buat, yang kadang-kadang kita just boleh buat beberapa adjustment saja untuk kita tiru ataupun kita ikut bagaimana yang mereka telah lakukan. Tetapi kita tak buat. Dan kita lebih suka untuk banding lagi dengan negara-negara yang slow proses vaccination mereka, seperti semalam saya tengok ada perbandingan dengan Thailand. Kenapa kita nak banding negara yang perlahan? Kenapa kita tak banding dengan Singapura? Kenapa kita tak banding dengan New Zealand? Kenapa kita tak banding dengan negara-negara lain? Adakah kita nak jadi juara antara negara-negara yang perlahan? Bagaimana saudara melihat FEUDA? Sebab FEUDA merupakan elemen penting dalam politik negara dan khususnya politik Melayu. Tetapi Pakatan Harapan nampaknya gagal memenangi kerusi FEUDA dan juga memenangi hati peneroka FEUDA. Adakah FEUDA masih menyokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin ataupun peneroka tak kira generasi kedua ke ketiga, mereka telah slowly berubah pandangan dan juga mereka punya pattern of voting. Bagaimana saudara melihat FEUDA ni? Sebab 54 ataupun 53 kerusi parlimen dalam kawasan FEUDA. Okey, saudara Lam. Kebetulan saya adalah anak FEUDA. Keluarga saya FEUDA. Ayah saya adalah staf bekas kerani di FEUDA, dan secara jujurnya saya tahu culture dan juga apa yang dibincangkan, budaya yang ada dalam masyarakat FEUDA. Dia begini saja.
orang Felda ni dia berterima kasih dengan kerajaan yang telah memastikan kebajikan mereka dalam hidup dekat dalam Felda yang selesa dan sebagainya. Tetapi selepas berubah kerajaan, mereka juga melihat sebenarnya apa agenda yang telah dilakukan yang mereka dapat. Sebab tu hari ni kalau kita tengok, generasi kedua dan juga generasi ketiga Felda, dia dah kurang dah nak bercakap sangat tentang soal politik ni. Kalau dulu, pergilah dekat mana-mana, dekat rumah-rumah dewan, mesti akan ada orang-orang yang duduk dalam circle itu yang tak segan-silu mengangkat bendera UMNO dan lain-lain. Tapi hari ini kalau kita masuk dekat Felda, khususnya Felda yang telah berubah lah, yang telah, saya ambil contoh di tempat saya, Felda Midul, Don Pemanis yang lepas secara tradisinya telah secara tradisi sebelum tu, kerusi itu adalah kerusi yang dimenangi oleh UMNO, BN, tapi dalam PRU yang lepas telah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan, di tempat-tempat yang sebegini, sebenarnya dinamik perubahan itu jauh lebih ketara berbanding dengan lokasi-lokasi lokasi-lokasi rural yang lain. Sebab mereka ini berada dalam komuniti terancang, gated area. Dalam itu mereka ada budaya mereka dan mereka melihat elemen perubahan, mereka merasai secara langsung apa yang dasar-dasar yang kerajaan buat ke atas mereka. Sebab biasanya mana-mana kerajaan pun daripada zaman BN ke PH pun akan ada seorang menteri yang betul-betul jaga portfolio Felda. Tetapi malangnya zaman Pakatan Harapan kita bagi portfolio tu pada Azmin Ali. Dan orang tahu apabila gagal untuk deliver benda yang dituntut, contohnya macam yang disebut banyaklah oleh NGO Felda tentang soal pelupusan hutang dan lain-lain. Hal itu orang tahu bahawa ada lack ataupun ada kegagalan yang tidak selesai di bawah Azmin Ali ketika dia menjadi menteri yang menjaga Felda. Sebab tu sejak dari zaman Pakatan Harapan lagi, waktu itu kita jadi sebagai kerajaan, kita question banyak. Azmin Ali kena buat macam ni, menteri kena macam ni, kena turun, Tetapi malangnya ketika semua pihak tengah berusaha sehabis baik untuk deliver janji dan juga performance terbaik yang boleh kita tawarkan setelah keberanian rakyat lakukan perubahan pada tahun 2018, Azmin Ali sibuk berbincang dengan UMNO dan juga beberapa orang pemimpin bersatu untuk khianat kerajaan Pakatan Harapan waktu itu. Sebab tu kita tak pelik kenapa banyak hal yang sepatutnya beres waktu zaman Pakatan Harapan untuk hal ehwal Felda tidak boleh dibereskan kerana kita bagi kepada orang seperti Azmin Ali untuk menguruskan keadaan itu. Kertas putih pelaksanaan Felda. Saya ingat ada diberikan komplit daripada saudara Mazlan Aliman yang terkedepan dalam memperjuangkan nasib peneroka Felda. Tak laksanakan pun. Walaupun komplit, saya sempat tengok kertas cadangan tersebut. Memang sangat konstruktif. Kalau boleh dilakukan di zaman Pakatan Harapan, banyak hal ehwal tentang peneroka yang boleh kita bereskan. Tapi tidak dibuat. Tetapi adakah kita nak kata itu adalah satu kegagalan? Ya, sebab kita berikan kepada menteri yang salah, iaitu Azmin Ali, yang sibuk berpolitik daripada buat kerja, dan hari ini pun dia sibuk berpolitik daripada dia buat kerja dia. Tetapi jauh lebih penting adalah orang-orang, individu-individu yang sedar untuk lakukan perubahan dalam Felda itu masih lagi dalam Pakatan Harapan. Saudara Mazlan Aliman dan juga tim anak NGO yang memperjuangkan Felda masih lagi hari ini dalam amanah, yang masih lagi bersuara untuk memperjuangkan nasib Felda, dan diteruskan oleh generasi baru. Sahabat saya ramai di kalangan pemuda juga yang menggerakkan, yang membawa suara generasi kedua dan generasi ketiga. Mereka ini masih lagi bersama-sama berjuang bersama-sama dengan Pakatan Harapan untuk pastikan supaya keyakinan dan juga harapan rakyat ataupun khususnya masyarakat Felda itu masih kekal untuk bersama-sama dengan arus perubahan.
adakah harga kelapa sawit seperti sekarang yang melambung tinggi akan menyebabkan mereka sokong kerajaan Perikatan Nasional? Contohnya sekarang, kalau pilihan raya berlaku dalam masa singkat ini, sekarang harga kelapa sawit melambung tinggi, mereka untung banyak, lepas tu ada durian runtuh, ada bonus lagi. Adakah ini akan menyebabkan peneroka menyokong kerajaan Belum tentu, Perikat? Belum tentu. belum tentu juga sebab zaman Najib, zaman BN Najib lah jadi Perdana Menteri, saya rasa lebih banyak yang diberikan kepada masyarakat Felda. Tapi dalam keadaan itu pun, kalau masyarakat Felda kata nak berubah, mereka akan berubah. Mereka akan berubah sebab generasi kedua dan generasi ketiga dia, mereka tak berfikir macam mana generasi pertama. Lain. Cara berfikir mereka lain. Mereka tak melihat gula-gula yang diberikan itu sebagai, sebab mereka berfikir apa tau? Siapa pun jadi kerajaan, mereka akan dapat. Siapa pun jadi kerajaan, mereka akan dapat. Sebab tanah tu tanah mereka. Tanah tu tanah mereka. Kalau nak kata harga sawit naik, come on. Semua orang tahu harga sawit dunia memang naik. Janganlah. Kadang-kadang saya pun agak lucu juga tengok ada setengah orang yang nak overclaim kredit. Kata ini kejayaan dia seorang. Come on. Semua orang tahu harga sawit sekarang ni memang tengah naik. So, apa sahaja yang kamu buat di peringkat global dunia ini untuk memastikan harga sawit naik? Kamu berada pada tempat yang betul dan situasi yang betul. Tapi tak perlulah nak terlebih claim kredit, kata dengan polisi kita lah yang menyebabkan harga sawit naik. Come on lah. Kebetulannya menteri menteri jaga komoditi itu menteri daripada PAS. Ya, kebetulan kamu berada kat situ. Kalau hari ini PH jaga menteri yang jaga sawit pun, harga sawit naik pun, sawit naik lah. Kan? Tapi kalau hari ini menteri, contohnya menteri masih lagi Teresa Kok dan juga Timbalan Menteri masih lagi Datuk Seri Samsul Iskandar, nak overclaim, saya rasa di kalangan kami yang muda-muda ni pun akan ingatkanlah, kata kenapa nak overclaim sangat, sedangkan ini bukanlah usaha kita yang sangat-sangat dominan untuk pastikan benda tu naik kan. Jadi pada saya hari ini pemikiran generasi kedua dan generasi ketiga ni sangat-sangat berbeza. Ya, kerajaan perlu untuk bagi yang terbaik kepada masyarakat Felda, tapi kalau mereka merasakan bahawa dengan pemberian itu masyarakat Felda boleh automatically sokong mereka, maka mereka sedang buat silap. Sebab dah terbukti zaman Najib banyak yang telah diberikan, apa gula-gula yang tidak diberikan, tetapi banyak tempat juga yang bertukar daripada PN kepada Pakatan Harapan. Jadi itu adalah bukti lah. Tapi kalau hari ini dengan tidak banyak pun usaha signifikan yang dibuat untuk membela peneroka dan lain-lain, maka pada saya tak jadi ataupun itu akan menjadi sebab yang besar untuk mereka sekali lagi untuk lakukan perubahan, untuk tidak mengundi establishment tetapi mengundi anti-establishment, iaitu kelompok pembangkang. Jadi bagaimana saudara melihat kekuatan Pakatan Harapan dalam menghadapi PRU ke-15? Apakah strategi yang akan digunakan? Walaupun soalan ini memang besar, tapi secara general bagaimana saudara melihat kekuatan Pakatan Harapan untuk menghadapi PRU? Pertama sekali, rakyat dah nampak bahawa zaman Pakatan Harapan mentadbir, kementerian yang gagal adalah yang kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Menteri-menteri yang tak berapa nak buat kerja hari ini, itulah yang duduk dalam Perikatan Nasional. Jadi sebelum saya nak bercakap strategi Pakatan Harapan, saya nak clear dulu bahawa waktu zaman pemerintahan Pakatan Harapan, kita dah lakukan yang terbaik tetapi akhirnya digagalkan oleh beberapa pemimpin yang khianat yang kini berada kepada Perikatan Nasional. Baik, di mana kekuatan Pakatan Harapan? Pada saya, strategi terbaik adalah kita kedepankan kekuatan kita, dan kekuatan Pakatan Harapan adalah pertama, keterangkuman perjuangan yang melibatkan rentas kaum dan juga agama. Kita tak berbincang tentang retorik agama ataupun kaum, tetapi kita buat apa yang terbaik untuk konteks masyarakat. Saya ambil satu contoh mudah. Dalam Pakatan Harapan, waktu kita mentadbir selama 22 bulan, kita tak sebut pun tentang soal kita akan pastikan Islam itu akan
menjadi negara Islam dan lain-lain. Kita tak sebut pun tentang benda itu. Tetapi apabila kita mentadbir dalam negara, kita laksanakan dasar rahmatan lil alamin yang memberikan kelebihan kepada semua kaum. Kepada semua kaum, khususnya kepada orang-orang yang susah, yang memerlukan. Dan pada saya, ini adalah kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan. Dan kekuatan inilah sebenarnya yang dalam jangka masa panjang akan diyakini oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Sebab ketika orang susah, orang tak akan berbincang tentang soal agama, orang tak akan berbincang tentang soal kaum dan retorik ini, orang akan berbincang esok nak makan apa. Bulan ni macam mana kita nak bayar ansuran kereta, kita macam ni kita nak bayar ansuran rumah dan lain-lain. Semua orang akan bercakap tentang hal yang sama dan itu adalah kekuatan yang ada pada Pakatan Harapan. Soal leadership, soal pemimpin politik yang kredibel dan lain-lain tu, itu masyarakat boleh menilai lah. Dan kita dah buktikan bahkan negeri-negeri yang telah kita perintah hari ini pun jauh terkedepan dalam melaksanakan dalam mempercepatkan proses vaccination kan. Selangor dalam proses nak beli vaksin sendiri. Pening pun sedang usaha perkara yang sama untuk beli vaksin sendiri sebab bukan kita nak tunjuk pandai, tetapi kita nak pastikan supaya masyarakat khususnya di negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan di Selangor dan juga di Pening ini mendapat satu kelebihan untuk mereka dipercepatkan proses vaccination yang sepatutnya mereka dapat melalui kerajaan federal. Tetapi yalah, sampai bila kita nak mengharapkan kerajaan yang gagal ini untuk laju? Since kerajaan yang gagal di peringkat federal ini terus perlahan dan mereka tak tahulah apa sebenarnya yang sedang berlaku. Nah, ini yang ditawarkan oleh kerajaan Pakatan Harapan di Selangor. Kita dalam usaha nak memberi vaksin dan tadi saya difahamkan Menteri Besar baru saja mengumumkan insentif 3.0 ketika fasa pandemik. Setiap adun, tak kira lah PN ke, BN ke, PH ke, dapat peruntukan 100,000 untuk membantu rakyat di bawah dalam bentuk bakul makanan. Ini yang sedang dibuat oleh kerajaan PH. Maknanya apa? Kekuatan PH adalah kita tak jual retorik, kita tak jual jargon, tetapi kita buat apa yang wajar kita buat. So pada saya, itu adalah mungkinlah, bukanlah strategi, tapi mungkin perkara yang boleh kita tawarkan kepada rakyat. Sebab hari ini saya yakin selama-lamanya dalam konteks politik Malaysia, kita tak boleh untuk menganggap rakyat ataupun masyarakat itu tidak berfikir. Dengan kita nak jual perkara-perkara ataupun kita nak slogankan benda-benda yang hanya terherut kepada emosi semata-mata. Jangka masa panjang, kita kena berpijak pada realiti, iaitu kita harus buat apa yang wajar kita buat kepada rakyat. Kalau hari ini masalah orang susah, tak ada duit, kita kena buat supaya rakyat, semua orang ada duit, at least disposable income untuk mereka guna, untuk kita buat perkara tersebut. Kalau kerajaan tak ada duit, kena fikir macam mana nak jana duit. Kalau duit dah tak ada, kena fikir juga macam mana nak manfaatkan kuasa-kuasa yang ada untuk pastikan rakyat masih ada simpan untuk beli. Tapi masalahnya kerajaan hari ini tak buat macam tu. Ada kuasa, nak kuasa darurat, tapi tak nak pastikan bank buat moratorium. Macam-macam alasan. Ini adalah satu pelajaran kepada rakyat Malaysia. Lain kali kalau nak pilih ataupun nak suggest kepada Perdana Menteri pilih Menteri Kewangan, jangan pilih banker. Sebab kalau pilih banker, sampai bila pun kepentingan rakyat akan terus berada kat belakang, kelebihan ataupun kepentingan yang lain akan duduk ke depan. Saudara, walaupun kita tahu Pakatan Harapan adalah gabungan politik yang mewakili berbagai kaum dalam beberapa tahun sejak kebelakangan ini, tapi majoriti penyokong PH adalah kaum Cina dan kerusi yang dimenangi adalah kawasan bandar di bahagian timur semenanjung Malaysia. Jadi bagaimana sambutan masyarakat Melayu terhadap Pakatan Harapan? Sebab kalau lihat pilihan raya umum yang lalu, cuma 23
23 hingga 27% masyarakat Melayu yang menyokong Pakatan Harapan. Sebab tu PAS dan juga UMNO menggunakan alasan bahawa kerajaan Pakatan Harapan didominasikan oleh DAP China. Walaupun ini bukan realitinya, tapi benda ini telah masuk ke otak kebanyakan masyarakat Melayu bahawa kerajaan Pakatan Harapan didominasikan oleh DAP. Jadi bagaimana saudara dan juga pemimpin Melayu dalam Pakatan Harapan melihat senario ini? Adakah pemimpin Melayu di Pakatan Harapan berasa sedikit serba salah sebab masyarakat Melayu tak bagi sokongan yang kuat kepada Pakatan Harapan? Pada saya, ke depan ini keadaan politik akan berbeza, Saudara Lam. Saya yakin dalam situasi politik ke depan ini, even tempat ataupun negeri yang dikatakan kubu kuat PAS dan UMNO pun akan terjejas dengan keadaan politik sekarang. PAS tak boleh kata dia tak akan kalah di Kelantan. Sama juga situasi berlaku dekat Terengganu. PAS ataupun UMNO tak boleh kata, khususnya PAS lah, kerajaan yang bertapis tak boleh kata bahawa dia tak boleh kalah di Terengganu. Sebab bila kamu gagal di peringkat federal, rakyat akan melihat adakah kegagalan itu berlaku di negeri-negeri juga. Dan kalau disebut tadi, di kekuatan kerajaan hari ini adalah di belah pantai timur. Dan situasi politik ke depan ini akan sangat berbeza kerana demografi dan juga faktor politik itu tidak hanya semata-mata melihat parti, tetapi dia akan lihat pemimpin politik dan apa yang telah dan sedang dilakukan untuk mereka mengundi. Dan saya yakin mana-mana pengamat ataupun penganalisis politik yang akan buat kerja untuk menilai sentimen rakyat pada pihak dua akan datang ni akan berdepan dengan kesusahan untuk melihat riak sokongan. Saya yakin. Sebab kalau sebelum ni mungkin kita boleh berteka-teki dengan apabila kita lakukan survey ataupun kita lakukan culaan, kalau mereka tak bercakap ataupun mereka tak menyatakan atau tak respon, itu mungkin kita boleh beranggapan bahawa mereka tak bersama dengan kita. Tetapi hari ini, mereka yang tak respon itu terlalu ramai. Tengoklah mana-mana dapatan kajian, survey yang dilakukan. Yang tak respon itu sangat-sangat ramai. Yang tak respon itu atas pagar ke ataupun mereka masih menilai kedua-dua pihak? Mereka masih menilai. Saya yakin mereka masih menilai. Di peringkat PH pun tak boleh rasa duduk senang. Dan saya yakin kalau hal yang sama berlaku, dapatan yang sama ataupun sikap yang sama juga sedang dilakukan oleh di peringkat PN, maka pada saya, keadaan yang tak menentu, voters ataupun pemilih yang masih menilai inilah sebenarnya yang akan menjadi kekuatan untuk Pakatan Harapan. Kenapa saya katakan kekuatan? Sebab undecided voters inilah yang akan melihat potensi yang ada dalam Pakatan Harapan, harapan dan juga tawaran yang kita telah lakukan dan juga kita bakal lakukan dalam konteks negeri yang kita perintah. Dan itulah juga yang akan kita slogankan ataupun kita jual ataupun kita tawarkan dalam PRU akan datang. Dan kalau mana-mana pihak rasa mereka selesa dengan situasi politik yang hari ini, maka saya akan awal-awal mengucapkan takziah lah. Sebab keselesaan itulah sebenarnya akan membunuh mana-mana parti ataupun orang politik. Pada saya, undecided voters akan menjadi faktor besar dan itulah yang sedang dilihat oleh Pakatan Harapan. Sebab tu hari ini kita tak duduk senyap. Kita konsisten menggerakkan jawatan kuasa di bawah Pakatan Harapan untuk kita menilai, menyemak imbang segala polisi, segala agenda, dasar ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang terlibat untuk kita pastikan bahawa mereka buat macam mana yang rakyat nak. Jadi saudara tadi sebut panjang lebar mengenai yang undecided voter, yang atas pagar tu yang masih menilai. Jadikah adakah yang atas pagar ini kebanyakan terdiri pada anak muda ataupun mereka yang dalam saluran ke satu kedua yang generasi yang lebih tua? Siapakah yang menjadi atas pagar ini? Kumpulan mana yang merupakan bilangan atas pagar yang
paling ramai dalam pengalaman ataupun dalam penilaian saudara? Setakat saya lihat ialah beberapa dapatan survey lah yang dikeluarkan di media dan sebagainya. Yang ramainya of course lah orang muda. Pengundi muda adalah kelompok yang paling ramai yang belum lagi menentukan pilihan untuk mengundi mana. Dan mereka ini sedang melihat. Mereka sedang melihat apa yang ditawarkan, apa yang orang politik sedang buat, parti mana yang dilihat benar-benar menjamin apa yang mereka mahu. So pada saya, situasi orang muda yang menjadi golongan paling ramai dalam undecided voters ini akan bukan sekadar penentu tetapi juga berpotensi mempengaruhi juga undi-undi golongan satu, iaitulah ibu dan ayah mereka lah. Kalau Saluran pertama tu. saluran pertama. Sebab pada saya, dia akan menjadi rantaian. Kita tak boleh sekadar melihat undecided voters semata-mata sebagai kelompok yang akan menentukan, tetapi kita kena lihat jaluran hubungan di peringkat komuniti dan juga keluarga. Sebab tengok bila masyarakat susah, mereka akan saling bercakap sesama mereka akan menuding ini adalah kegagalan siapa. So apabila di sesama mereka bercakap ini adalah kegagalan sesetengah pihak, maka perbincangan itu akan mempengaruhi keluarga dan juga komuniti. Sebab tu pada saya, walaupun mana-mana badan kajian mengatakan bahawa sekian-sekian parti tidak perlu risau dengan saluran pertama dan lain-lain, sebenarnya untuk PRU akan datang, mereka perlu risau. Sebab warga yang dominan adalah undecided voters yang terdiri daripada orang muda. Yang mereka inilah yang akan mempengaruhi, yang akan bertindak sebagai ejen yang akan membawa perubahan. Sebab itu pada saya, dalam hal ini juga di peringkat PH kita kena alert. Kita kena alert. Apa sebenarnya yang orang muda nak? Apa sebenarnya yang undecided voters ini mahu? Kalau mereka mahu polisi yang jelas untuk menangani COVID tanpa birokrasi, dan kita kena push kerajaan supaya buat macam mana yang rakyat mahu. Soal kerajaan nak buat ataupun tak buat itu soal kerajaan lah. Tapi di peringkat Pakatan Harapan, kita kena usaha ke arah itu. Okey, kita alih kepada jawatan saudara sebagai Ketua Pemuda Pakatan Harapan. Saudara dilantik sebagai Ketua Pemuda PH pada bulan Mac tahun ini. Jadi selepas sekian lama beberapa bulan, bagaimana hubungan pemuda ketiga-tiga parti iaitu AMK, DEPSI dan juga Amanah? Bagaimana hubungan pemuda Pakatan Harapan? Hubungan okey. Walaupun di peringkat awal je lah kita ada dengar berbeza pandangan sedikit sebanyak. Pada saya, Ya di betul. peringkat awal itu biasa. Tak ada masalah. Sebab saya tahu nanti yang kedua nanti saudara akan tanya soalan-soalan yang lebih panas. Tapi saya jawab terus. Di peringkat awal kita faham. Ada pro and kontra apabila pelantikan dari pemilihan saya sebagai Ketua Pemuda. Dan saya terima itu sebagai satu cabaran. Mana-mana pihak, mana-mana orang yang menjadi pemimpin pun akan ada cabaran yang dihadapi. Dalam konteks saya, cabaran saya adalah perkara yang perlu saya buat untuk pastikan supaya pemuda Pakatan Harapan ini bergerak. Setidak-tidaknya bergerak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang muda. Sebab tu hari ini, setelah hubungan okey, di peringkat kita semua boleh berbincang, boleh duduk, berdebat dan lain-lain, maka fokus seterusnya dan sedang dilakukan adalah kita nak perjuangkan tentang soal nasib mereka yang sedang, anak muda yang ramainya sedang menggerakkan gig ekonomi. Ini sebenarnya benda yang tak ramai sangat orang nak nampak, orang nak lihat. Orang suka nak perjuangkan perkara-perkara yang bersifat makro, tetapi kurang nak tengok tentang hal-hal yang genyar bersifat mikro. Dan ini adalah peranan kami lah di peringkat Pemuda Pakatan Harapan. Apa masalah golongan yang sedang menggerakkan gig ekonomi ini? Masalah mereka selain daripada mereka berdepan dengan kerenah ataupun birokrasi syarikat-syarikat besar yang sedang mereka lakukan pekerjaan mereka hari ini, masalah mereka yang paling besar adalah mereka ini sebenarnya adalah frontliners yang tidak diletakkan keutamaan untuk divaksin. Saudara Gelam, golongan Grab driver, saya ambil contoh mudah, golongan Grab driver. Mereka ini hari-hari bawa penumpang dalam ruang yang tertutup. Dan sebabnya of course lah bila nak keselesaan tu akan buka aircon dan sebagainya.
Tapi kenapa mereka ini tidak diberikan keutamaan untuk divaksin? Sedang dalam keadaan mereka hari-hari menanggung risiko untuk kena ataupun dijangkiti dengan COVID-19. Jadi, kita hari ini, kita kena tengok kepentingan mereka inilah yang perlu kita selesaikan. Sebab golongan ini berdepan dengan risiko. Hari-hari mereka berdepan dengan penumpang. Yang tak tahu, kadang-kadang penumpang ni bukan sekadar orang Malaysia sahaja. Kadang-kadang juga foreigner, orang luar negara. Yang kedua tentang soal perjalanan ekonomi juga. Kita kena tengok juga, golongan adakah pendapatan yang mereka dapat hari ini bersesuaian dengan usaha yang mereka lakukan. Saya ambil satu contoh mudah. Hari ini dasar ataupun ketetapan yang dibuat oleh syarikat-syarikat besar yang terlibat dalam gig ekonomi ini meletakkan rider ataupun driver dapat lebih kurang dalam 80%. Dalam keadaan syarikat dapat dalam 20%. Yalah, kalau kita nak bincang perkara macam ni, kita akan ada menimbulkan sedikit konflik dengan syarikat-syarikat besar ini. Tetapi pada saya, kita kena tengok juga, adakah kalau di peringkat rider ataupun driver menuntut supaya mereka dapat sekitar lebih kurang ketika dalam 85%, pertambahan 5% dengan apa yang mereka telah dapat sebelum ni dalam keadaan untuk mereka menggerakkan ekonomi mereka dan juga keluarga. Kita kena tengok adakah ianya berpadanan ataupun mereka berpadanan dan juga layak ataupun baik untuk mereka dapat komisen yang lebih besar. Yalah, dalam keadaan kerajaan selalu bercakap tak ada duit. So hari ni kita kena bincang lah. Kan? Macam mana kita nak bantu rakan-rakan orang muda yang menggerakkan gig ekonomi ni. So kalau katalah di peringkat kerajaan hari ini tak boleh nak memperjuangkan nasib mereka, pada saya di peringkat Pakatan Harapan kita akan perjuangkanlah. Bagaimana hubungan saudara Sazni dengan AMK, Ketua AMK YB Akmal Nasir? Sebab nampaknya pada mulanya tak begitu serasi sebab ada di kalangan AMK merasa bahawa YB Akmal Nasir lebih sesuai untuk memegang jawatan Ketua Pemuda Pakatan memandangkan sudut saya parti kekuatan jentera, kelayakan dan juga kelebihan. Jadi adakah pada masa itu saudara Sazni berasa tersinggung? Pertama, saya dengan YB Akmal Nasir okey. Sebab memang hari ini kita kerap berbincang pun. Sekarang tak boleh nak berjumpa. So banyak kita WhatsApp dan sebagainya. Saya boleh simpulkan sebenarnya rakan-rakan AMK ni adalah partner dalam perjuangan sangat kooperatif. Soal awalnya mereka vokal, pada saya biasa. Orang muda kalau tak vokal, dia bukan orang muda, saudara. Saya dulu pun, bukan saya, sekarang pun saya vokal. Cuma bila kita jadi ketua ni, kita kena consolidate lah. Kita kena berjumpa, berbincang, tolak ansur dan sebagainya. Tentang soal vokal, pada saya semua orang vokal. Dan hari ni, saya tahu nanti saudara akan tanya tentang perkara pasal logo dan sebagainya. Saya nak sebut dalam hal logo pun hari ni, ada perbezaan, tak dinafikan. AMK nak propose guna logo keadilan, di peringkat DAP tak bersetuju. Dan di peringkat amanah pun kita dah berbincang, kita dah bawa di peringkat Majlis Presiden untuk kita propose gunakan logo Pakatan Harapan. Mencadang, semua orang boleh mencadang. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bila kita dah buat keputusan nanti, semua orang akan berpegang dengan keputusan tersebut. So pada saya, itulah dinamik yang ada dalam Pakatan Harapan. Sebab kita dalam Pakatan Harapan, dalam Pemuda Pakatan Harapan, kita bukan lahir daripada rahim ataupun daripada susur galur yang menurut perintah semata-mata. Semua daripada kalangan kita ni adalah aktivis, pejuang yang telah berjuang daripada zaman kampus, yang telah keluar masuk lokap, yang telah turun ke himpunan, demonstrasi himpunan dan lain-lain. Kita ni semua adalah pejuang. Maka nak menguruskan pejuang-pejuang yang vokal, itulah cabaran saya sebagai ketua pemuda. Dan saya semua vokal. Dan saya happy dengan cabaran itu sebab rakan-rakan dalam Pemuda Pakatan Harapan masih lagi nak bersuara dalam isu-isu yang pada saya mereka bersuara pun untuk kepentingan coalition dan juga rakyat. Untuk kepentingan gabungan dan juga rakyat. AMK mencadangkan logo keadilan diguna pakai, mereka lihat concern kepada apa yang sedang mereka justifikasikan lah. Amanah dan juga DAP mencadangkan
penggunaan logo Pakatan Harapan pun kita ada justifikasi dan juga faktor-faktor yang kita lihat untuk kita memenangkan Pakatan Harapan, untuk kita memastikan Pakatan Harapan dapat seberapa banyak undi. So pada saya, mencadang dan juga memutuskan itu dua perkara yang berbeza. Dan apabila dalam proses mencadang, semua orang boleh buat cadangan, tetapi bila kita telah ada satu keputusan, maka kita kena bawa dan juga perjuangkan keputusan tersebut. Dan alhamdulillah, setakat ini saya melihat kerjasama yang dibuat oleh rakan-rakan di peringkat AMK dan juga di peringkat DEPSI, ini adalah kerjasama bukan sekadar kerjasama politik, tetapi rakan-rakan seperjuangan yang sanggup untuk senang dan susah. Itu sebenarnya lebih penting. Jadi bagaimana hubungan pemuda Pakatan Harapan dengan muda yang dipimpini oleh Syed Saddiq dan juga pejuang dan lain-lain yang mempunyai agenda perjuangan yang lebih kurang sama, like-minded people. Jadi apakah mungkinkah pemuda Pakatan Harapan bekerjasama dengan muda ke, dengan pejuang ke, ataupun dengan NGO-NGO lain yang supaya dapat menyatukan semua tenaga ataupun segala-gala pihak yang boleh disatukan? Walaupun sekarang ini kita tidak mempunyai apa-apa kerjasama rasmi dengan muda, dengan pejuang, dengan mana lagi, dengan warisan, tetapi hal-hal yang melibatkan kepentingan rakyat banyak sahaja yang kita berbincang dan kita ajak untuk bersama-sama. Sebenarnya pada saya, kerjasama politik ataupun gabungan itu hanyalah satu institusi yang formal. Tetapi untuk kita bergerak bersama dalam isu-isu yang kita boleh bersetuju bersama, itulah sebenarnya yang akan memberikan manfaat yang baik untuk jangka masa panjang. Sebab tu pada saya sangat positif. Walaupun mungkinlah bila kita nak formalize kerjasama yang structured, yang formal lah, yang rasmi dengan pihak-pihak lain, dia memerlukan perbincangan yang panjang. Tetapi sementara perbincangan yang panjang itu berlangsung, pada kami di peringkat Pemuda Pakatan Harapan, kita set apa yang kita nak buat dan kita ajak rakan-rakan di kalangan bukan sekadar muda, pejuang muda dan juga pemuda warisan sahaja, tapi kita juga kumpulan-kumpulan NGO yang lain untuk sama-sama dengan kita. Bahkan kita juga di peringkat Pemuda Pakatan Harapan, kita juga tak canggung, tak kekok untuk kita bersama dengan kumpulan-kumpulan anak muda yang memperjuangkan isu-isu anak muda. Okey, kita alih sikit kepada bahagian parti Amanah. Jadi sebelum ini ada 3 adun Amanah dari Johor meninggalkan Amanah secara sunyi dan diam-diam. Dan mereka adalah adun Senggarang, adun Serum dan adun Mahkota. Kononnya mereka tidak puas hati dengan pucuk pimpinan Amanah. Sebenarnya apa yang berlaku? Apakah kesan terhadap Amanah dan juga kesan terhadap hubungan antara Amanah dengan PKR? Isu tu sebenarnya apabila kita dapat tahu bahawa adun itu nak masuk dalam PKR, kita memang menyatakan bantahan lah PKR Amanah. Dan saya sendiri pun waktu tu memang saya vokal lah. Saya kata tak patut untuk PKR ambil mereka sebab mereka adalah rakan sesama coalition gabungan. Dan alhamdulillah di peringkat PKR mereka sangat terbuka dan mereka ambil pandangan kita. Perbincangan dibuat di peringkat Majlis Presiden dan ketetapannya adalah keanggotaan mereka dalam PKR itu di hold lah. Maknanya tidak di peringkat mereka tidak teruskan lah soal keanggotaan. So sekarang ini apabila ada isu itu, saya rasa itu sebenarnya satu hikmah jugalah untuk di peringkat ketiga-tiga parti, DAP, Amanah dan juga PKR, macam mana kita nak handle kalau ada berlaku isu ahli-ahli parlimen, wakil rakyat, adun yang mahu berseberang kepada parti rakan. Dan keputusan yang kita buat di peringkat ketetapan yang kita lakukan adalah kita akan lihat itu secara case by case. Maknanya kalau maknanya kita tak bersetuju untuk mereka seberang, maka ketetapan yang kena buat adalah tak bersetujulah. Sebab dia lain, wakil rakyat ni dia tak boleh disamakan sebagai ahli biasa. Sebab mereka ini mewakili komposisi parti itu dalam gabungan. So dia ada satu perkara yang serius. Dia bukan boleh kita tak kisahlah asalkan masuk dalam Pakatan Harapan. Kami tak berpandangan begitu.
Maknanya kalau ada isu yang melibatkan mana-mana wakil rakyat dalam mana-mana parti untuk menyeberang ke parti rakan yang lain, maka itu akan kita bincangkan. Maksudnya sekarang ketiga-tiga adun ni adalah adun yang tak berparti. Saya difahamkan Parti Keadilan hold keanggotaan mereka. Saya difahamkan begitulah. Maksudnya KIV lah, keep in view lah. Ya. Okey, selepas penubuhan amanah pada 2015, 6 tahun yang lalu, ramai yang menaruh harapan besar terhadap amanah, mengharapkan amanah dapat menggantikan PAS yang kononnya konservatif. Tapi keputusan PRU ke-14 tidak memberangsangkan. Amanah memenangi kerusi dan juga kawasan di bandar dan bahagian semenanjung, bahagian timur lah maksudnya, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan juga Negeri Sembilan dan juga Johor. Tapi di sebelah pantai barat tu, pantai timur tu, maksudnya Kelantan, Terengganu dan juga Pahang tu, keputusan tu tak begitu memberangsangkan. Jadi apakah cabaran terbesar bagi masyarakat Melayu untuk menerima amanah sebagai alternatif kepada PAS? Pertama, saya rasa wajah politik amanah dan PAS juga dah berbeza. Sebenarnya publik tidak melihat amanah ini adalah parti yang akan menggantikan PAS, sebab kalau kita guna istilah mengganti, maka pastilah politik ataupun wajah ataupun cara politik itu akan sama dan barulah dia boleh menggantikan. Contohnya kalau hari ini kita melihat PAS punya berpolitik dari sudut ketika pembangkang dan juga menjadi kerajaan ini, ketika jadi pembangkang agak konservatif, bila jadi kerajaan ini mereka tidak dilihat begitu berjaya lah sebagai kerajaan. Maka dalam keadaan wajah PAS begitu, amanah takkan nak duduk dalam persepsi dan juga imej yang macam tu. Sudah pastilah amanah nak dilihat lebih berbeza. Kita nak dilihat sebagai parti yang betul, sebuah parti yang bernuansa Islam, itu tidak dinafikan. Tetapi kita nak melihat parti yang bernuansa Islam, yang progresif, yang excellent apabila diberikan amanah dan juga tanggungjawab. Dan itulah yang telah kita buktikan di Melaka pun. Melaka kita ada ketua menteri daripada amanah, iaitu saudara Adli Zahari, dan banyak pujian apabila beliau memimpin kerajaan negeri Melaka, dan dasar-dasar polisi yang menguntungkan rakyat sangat-sangat diterima oleh masyarakat negeri Melaka. Sebab tu selepas dijatuhkan secara tidak demokratik oleh Perikatan Nasional pun, populariti Adli Zahari masih lagi tinggi, menunjukkan bahawa secara umum ahli politik, pemimpin amanah yang diberikan tanggungjawab untuk memimpin itu, kita telah buktikan kita jauh lebih baik daripada pemimpin-pemimpin PAS. Sebab tu pada saya, dalam hal ini kita kena beri ruang kepada masyarakat, khususnya orang Melayu, untuk melihat dan juga menilai dan juga buat keputusan dalam PRU akan datang untuk buat pilihan yang jauh lebih baik. Ya, PRU yang lepas, kita tak nafikanlah sebab kita belum jadi kerajaan. PRU yang lepas, amanah tak memegang mana-mana negeri. Amanah tak jadi kerajaan pun sebelum PRU yang lepas. Tetapi selepas PRU yang lepas, amanah dah buktikan apa yang kita telah lakukan di negeri yang kita pimpin. Dan kita telah buktikan juga apa yang telah kita lakukan juga di kementerian-kementerian yang kita takbir. Tak payah ambil jauh, Kementerian Pertanian, saya ambil contoh mudah. Sepanjang 2 tahun Pakatan Harapan memerintah, kita melalui 2 hari raya Aidilfitri, kita dapat kawal harga barang yang tidak mencanak naik dan bekalan yang tidak terputus. Itu adalah kerjasama di peringkat Kementerian Pertanian dan juga KPD and HCP yang diterajui oleh Datuk Seri Saifuddin Nasution. Satu kerjasama yang komplek dan baik. Dan kita dah buktikan. Tetapi apabila hari ini Kerajaan Perikatan Nasional ambil alih, pertama kali lepas kita dah lalui satu fasa bekalan barang yang baik dan tersusun di zaman Pakatan Harapan, kita berdepan dengan masalah lama yang biasa dilalui waktu zaman BN, iaitu harga barang mencanak naik. Di waktu Chinese New Year pun berdepan isu yang sama, di fasa Aidilfitri pun berdepan isu yang sama. Mungkin orang tak berapa nak, orang akan bertambah bising lah pada hari raya yang lepas, sebab itu adalah hari raya yang semua orang duduk rumah. Bekalan patut berlaku lebih banyak lah. So jadi itu sahaja sudah memberikan satu penilaian yang berbeza, performance yang berbeza
antara amanah dan juga PAS dan juga Perikatan Nasional lah. So pada saya, untuk ke depan, orang Melayu dah tengok bagaimana performance pemimpin Melayu dalam amanah dan juga pemimpin Melayu dalam PAS. Masyarakat khususnya di Terengganu, di Kelantan dan juga di Pahang, di Kedah dan lain-lain negeri yang belah pantai timur, mereka sangat-sangat berpeluang untuk lakukan perubahan dengan dapatan dan juga persembahan performance yang mereka dapat lihat. So pada saya, untuk PRU akan datang, ini adalah ruang di peringkat amanah sendiri dan juga Pakatan Harapan untuk kita tawarkan sesuatu perkara yang lebih baik daripada apa yang mereka hadapi hari ini. Ada setengah pihak yang mengatakan bahawa sekarang amanah menghadapi cabaran tidak sempat ataupun tidak dapat menonjolkan pemimpin yang berkarisma di bahagian Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Contohnya Husam Musa di Kelantan dan juga Raja Kamaru Baharin di Terengganu. Kepimpinan, ketokohan mereka tidak begitu menonjolkan, walaupun ada, saya tidak menafikan, tetapi kalau berbanding dengan pemimpin PAS yang sudah berlama-lama berada di Terengganu dan juga Kelantan, Husam Musa dan juga Raja Kamaru tak begitu menonjolkan, dan juga kekurangan ustaz yang berkarisma di amanah. Ini menyebabkan bahawa amanah tidak begitu menonjol kalau berbanding dengan PAS ataupun berbanding dengan UMNO. Adakah dakwaan sedemikian betul ataupun ini cuma satu anggapan yang kurang tepat? Pada saya, yang memenangkan, yang menjadi faktor kemenangan PAS di Terengganu dan Kelantan bukan pemimpin mereka, tapi parti mereka. Rakyat, waktu itu rakyat masih ragu-ragu dengan kekuatan ataupun apa yang boleh dilakukan oleh Pakatan Harapan. Pada masa yang sama, mereka juga tak nak bagi kepada BN dan mereka kekal saja dengan PAS. Bukan sebab mereka terlalu yakin dengan ketokohan pemimpin PAS Kelantan dan juga Terengganu. Sebab Terengganu pun waktu tu tak namakan Dr. Samsuri sebagai calon menteri besar pun. Dia bukanlah pesuruhjaya PAS yang sangat popular di Terengganu. So pada saya, yang memenangkan PAS yang lepas sebenarnya adalah logo mereka. Dan malangnya mereka tak boleh gunakan kekuatan yang sama dalam PRU akan datang. Sebab orang dah tahu, rakyat dah nampak apa yang logo itu buat, apa kemampuan logo tersebut. Maka masyarakat khususnya orang Melayu di Kelantan dan Terengganu, mereka akan melihat satu perspektif yang lain lah. Maknanya, kalau macam ni, sampai bila nak kekal dengan parti yang sama sebagai contoh. So mungkinlah akan ada satu perubahan. Kita tak tahulah, kita tak tahu. Tapi pada saya, kekuatan yang dulu yang dimiliki oleh PAS tidak boleh lagi digunakan pada PRU akan datang. Sebab tu dalam hal ini saya yakin itulah sebenarnya kekuatan yang ada dalam Pakatan Harapan. Dan Kelantan dan Terengganu kita betul dipimpin oleh amanah sebagai pengurusi Pakatan Harapan Negeri, tetapi jauh lebih penting adalah kekuatan Pakatan Harapan Negeri itu untuk meyakinkan rakyat Kelantan yang mereka boleh tawarkan sesuatu dasar dan polisi yang lebih baik. So pada saya itulah yang menjadi faktor lah. Kalau katalah PRU akan datang, saya tak tahu, tapi sejujurnya saya tak nampak bahawa kekuatan yang memenangkan PAS dan juga Terengganu itu boleh diguna pakai ataupun recycle untuk PRU akan datang. Sebab arwah Tok Guru Ni Aziz dah tak ada. Kemudian saya tak tahulah kalau PRU akan datang, PAS akan mencalonkan Datuk Seri Abdul Hadi Awang sebagai calon Menteri Besar. Saya tak pasti apa strategi mereka. Tetapi pada saya, apapun strategi yang ada, PAS susah nak berdepan dengan tomahan dan juga dakwaan bahawa mereka ada sebahagian daripada kerajaan yang gagal di federal dan juga di kerajaan. Okey, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Sazni kerana sudi meluangkan masa 1 jam lebih untuk berkongsi pendapat, berkongsi pandangan dengan saya dan juga penonton Fong Ren Kuat. Semoga saudara maju jaya dalam kerjaya politik and wish you all the best. Keep in touch. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang sudi untuk bersama dalam wawancara.
感谢你收看这一期的疯人馆。那么文字的报道记得留守精彩大马的网站，谢谢。